مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bertemu lagi kita dalam slot bicara wanita Fiqh Muslimat, anjuran seliaan Lubna TV siri yang ke-20. Alhamdulillah, pada petang ini kita akan bersama-sama meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan wanita-wanita yang didatangi istihadah, yang mengalami istihadah. Mana apa yang kita telah bincang dalam siri yang ke-19 dulu, pembahagian kepada wanita-wanita ini dia ada 7 bahagian ataupun 7 keadaan, 7 kategori, yang bermula dengan yang kita dah bincang secara ringkas ataupun secara maknanya secara sepintas lalu, iaitu kategori wanita yang pertama yang disebut dalam bahasa Arabnya mustahadah mubtadi'ah mumayyizah. Wanita yang baru kali pertama didatangi haid, kemudian dia mengalami istihadah, dan masa yang sama dia dapat membezakan keadaan darah. Sebagaimana yang kita bincang dulu, keadaan darah yang kita bincang, yang telah kita teliti, yang sama-sama kita fahami, ialah darah sama ada darah itu dalam bentuk ataupun dalam keadaan kuat ataupun lemah. Kuat ni sebagaimana yang kita bincang dulu dalam siri-siri yang telah lalu, kuat sama ada dari segi warnanya, dari segi sifatnya, yang kita dah sama-sama bincang. Kalau warna yang paling kuat ialah warna hitam. Dari segi sifat ataupun baunya, dia mestilah dari segi baunya berbau busuk, dan keadaan ataupun suasana ketika keluarnya, keadaan yang paling kuat ialah dia merasa tidak selesa ataupun ada rasa hangat ketika keluarnya darah haid tersebut. Jadi 3 keadaan tu merupakan keadaan yang paling kuat lah yang akan dihadapi oleh seseorang wanita yang datangi haid. Berbeza dengan seterusnya dari segi warna, kita dah bincang dulu 5 jenis ataupun 5 keadaan, 5 warna yang didatangi oleh seseorang, yang bermula dengan warna hitam dan akhir sekali berakhir dengan warna keruh. Jadi 5 peringkat keadaan darah, sifat darah yang telah kita bincang dalam siri yang lalu, kita akan gunakan ataupun kita perhatikan ketika berlakunya masalah istihadah. Mungkin ketika bilangan hari mencukupi ataupun tidak ada masalah dari segi hitungan hari untuk tempoh haid, maka tidak perlu dihitung ataupun tidak perlu diteliti dari segi sifat darah. Sebagaimana yang kita bincang dulu, dan saya pun telah jelaskan bahawa sifat darah ni sangat perlu diberi perhatian, sangat perlu difahami berbanding dengan keadaan-keadaan yang lain, kerana ia melibatkan bilangan hari-hari untuk ditentukan sama ada hari tersebut hari yang dikira sebagai haid ataupun hari yang dikira sebagai istihadah. Jadi dalam siri yang ke-19 saya dah sebut berkenaan dengan wanita untuk jenis yang pertama, iaitu disebut sebagai mustahadah mubtadi'atun mumayyizah. Perempuan yang kali pertama didatangi haid, dia baru saja didatangi haid. Mungkin ada yang silap faham ataupun ada yang terkeliru.
Baru kali pertama mari haid ni bukan baru kali pertama didatangi ataupun mengalami istihadah, tapi dia baru saja mengalami keadaan ataupun dia baru saja balik. Menunjukkan di sini anak-anak kita dalam keadaan yang mungkin umur kita duk anggap tidak akan didatangi haid, tidak mengalami suasana macam ni, tapi kita kena beri penjelasan. Bukan setakat bilangan haid yang paling pendek, tempoh haid yang paling pendek ataupun tempoh haid yang paling panjang, tapi perlu juga diceritakan keadaan ataupun sifat darah tersebut. Sebab kita tak tahu, mungkin haid yang pertama yang dialami oleh anak kita tersebut ataupun murid-murid kita, mungkin haid itu sudah berlaku istihadah. Jadi kita kena perkenalkan, bukan setakat kita cerita berkenaan dengan haid yang biasa, tapi kita kena beritahu secara sepintas lalu, sekiranya tempoh haid ini berterusan dengan keadaan yang lama, maka sifat darah akan diambil kira untuk menentukan berapa hari istihadah dan berapa hari yang dikira sebagai haid. Jadi dalam perbincangan kita ataupun jenis kategori yang pertama ini, mereka yang wanita yang baru pertama kali ataupun kanak-kanak yang baru pertama kali didatangi haid sebagai tanda dia balik, kemudian darah itu keluar melebihi 15 hari. Jadi ini menunjukkan bahawa ia telah mengalami haid, dan juga masa yang dialami selepas daripada 15 hari tersebut dikira sebagai istihadah. Tapi penentuan tersebut bergantung kepada sifat darah. Jadi contoh yang akan diberikan di sini dilihat kepada sifat darah. Sebab tu kita mesti memperkenalkan ataupun memberitahu, menceritakan, menjelaskan kepada anak-anak tersebut sekiranya darah yang didatanginya di peringkat awal. Jadi contoh yang dibawa dalam perbincangan kita untuk yang mula-mula ni ialah contoh bagi wanita baru pertama kali kedatangan haid dan kemudiannya mengalami istihadah, dan masa yang sama bila diteliti dari segi sifat darahnya, maka didapati haid yang didatangi di peringkat awal sahaja mempunyai sifat yang kuat dari segi darahnya. Haid yang seterusnya sehingga 15 hari dan lebih tu adalah darah yang keluar itu adalah darah yang tidak, sifatnya adalah lemah. Jadi di sini dibawa contoh oleh pengarang kitab ni. Pengarang kitab ni menceritakan keadaan, contoh Azizah baru pertama mengalami haid, kemudian dia mengalami istihadah. Walaupun demikian, Azizah dapat membezakan mumayyizah, maknanya Azizah tu sendiri dia boleh membezakan mana darah lemah dan mana darah yang kuat. Kemudian Azizah ni mengalami ataupun memerhatikan darah yang keluar di peringkat awal ialah darah yang kuat, kemudian darah yang keluar selepas itu disusuli dengan darah yang lemah berbanding dengan yang tadi. Jadi di sini disebut contoh Azizah mengalami darah yang kuat berwarna hitam di peringkat awal, dan darah yang lemah yang berwarna merah, yakni lemah dinisbahkan kepada hitam. Jadi kita kena faham, darah yang sifat lemah ni bukan maknanya darah tu jadi keruh lalu, tidak. Mula-mula Azizah ni datangi haid dengan warna hitam, warna yang gelap, yang menandakan tu warna bagi haid, bagi darah haid, darah yang paling kuat ikut ranking dia. Jadi darah yang pertama ataupun contoh di sini disebut Azizah didatangi haid sepanjang ataupun berterusan selama 20 hari. Jadi bila 20 hari dia melibatkan, dia mesti pastikan, dan dia ni seorang yang boleh membezakan antara sifat darah yang lemah dan darah yang kuat, maka diperhatikan 3 hari pertama darah yang keluar adalah berwarna hitam. 3 hari warna hitam, manakala 17 hari lagi berwarna merah, iaitu darah yang sifat dia lemah. Jadi kalau kita tengok sini, dalam keadaan ini maka dihukumkan untuk masalah Azizah ini 3 hari darah hitam adalah haid,
dan 17 hari darah merah ialah istihadah. Jadi kita tengok situ keadaan dia, seolah-olah 17 hari dia istihadah. Dari segi hukumnya dia 17 hari istihadah. Yang haid yang betulnya mana? Yang hitam 3 hari mula-mula tu je. Sebab apa kita kena pastikan betul-betul yang mana istihadah, mana haid, untuk diqadakan sembahyang. Untuk dipastikan sembahyang yang ditinggalkan selama 17 hari oleh azizah itu diqadakan olehnya. Dan kalau melibatkan puasa, ada masalah lah. Sebab puasa ni kadang-kadang bila kita tinggal memang kita kira sebagai haid dan kita qada lah. Tapi kalau puasa dalam keadaan kita ingat kita dah suci, yang tu kisah lain pula lah. Kita ingat kita dah suci, tapi suci di antara dua tempoh ataupun dua masa haid yang kurang daripada 15 hari pun dikira puasa tu tidak jadi, tidak sah, tetap diqadakan. Yang ni mungkin ada perbincangan yang lain lah, insya-Allah untuk akan datang. Cuma kita fokus pada hari ini ialah keadaan, kalau contoh yang saya sebut tadi, yang pengarang sebut dalam kitab dia ni, azizah ni didatangi 20 hari darah. Jadi bila dicek, diperhatikan, hanya 3 hari sahaja darah tersebut bersifat darah yang kuat, darah warna hitam. 17 hari lagi tu berwarna merah. Jadi 17 hari istihadah. Bukan kata kira sampai 15 hari lah ustazah. Kira sampai 15 hari dah dia 20 hari semua kan, maka 5 hari je lah istihadah. Tidak, bukan. Yang dikira istihadah bermula daripada darah yang sifatnya lebih lemah daripada yang tadi. Sebab apa kira macam tu? Sebab tempoh yang dialami tu lebih daripada 15 hari. Sepatutnya 15 hari saja. Jadi perkara ni perlu diteliti, terutama oleh para ibu, oleh para suami, oleh para bapa, supaya anaknya wajib mengqadakan sembahyang selama 17 hari. Bukan qada sembahyang 5 hari je, tidak. Ataupun cukup hari yang ke-15, dia kata sekarang awak sebut pada anak dia ataupun sebut pada isteri dia, sekarang dah lebih 15 hari, maka awak mandi wajib. Sebab haid hanya 15 hari saja, tanpa ditengok pada keadaan sifat darah tu. Jadi kalau tengok pada sifat darah tu, maknanya dia ni, isteri dia ataupun anaknya ataupun diri dia sendiri tu 3 hari saja masa haid. Lagi lebih 17 hari semua istihadah. Maknanya tempoh untuk selepas pada 3 hari tu dikira bermula waktu suci. Jadi insya-Allah nanti kita akan ada perbincangan yang lebih detail berkenaan dengan selepas daripada tu, darah yang datang selepas daripada tempoh 20 hari ataupun tempoh 17 hari tu. Sebab bermula daripada selepas 3 hari yang pertama darah yang kuat tadi, maka 17 hari tu dikira waktu suci untuk dia, walaupun dia ada darah. Sebab darah tu bukan lagi darah haid, itu dikira sebagai darah istihadah kerana sifatnya yang lemah berbanding dengan 3 hari yang pertama. Ini bagi wanita yang boleh membezakan. Kali pertama haid datang, lepas tu dia boleh bezakan antara sifat darah tersebut, mana yang kuat dan mana yang lemah. Di sini ada dijelaskan sedikit, bilakah darah kuat dihukumkan sebagai haid. Darah kuat yang dihukumkan sebagai haid tidak dikira dengan berdasarkan kepada ia keluar dahulu atau kemudian, tetapi dia diukur dengan berpandukan kepada beberapa syarat. Akan ada beberapa syarat yang ulama tetapkan di sini. Apabila syarat tersebut dipenuhi, barulah darah kuat itu dihukumkan sebagai haid dan darah lemah sebagai istihadah dan suci. Jadi nak kata 17 hari sebagai darah tu darah istihadah, 3 hari sahaja darah haid, ada syarat-syaratnya. Jadi insya-Allah kita cuba tengok pada hari ini perbincangan ataupun syarat-syarat yang perlu ada untuk menentukan bahawa seseorang yang boleh membezakan antara darah kuat dan darah lemah ini, sama ada darah itu haid ataupun darah tu ataupun tempoh tersebut jadi istihadah.
Syarat-syarat bagi wanita ini atau kategori ini ialah, pertama, qada bagi masa keluar darah kuat tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurangnya haid. Jadi darah yang keluar tu mestilah sehari semalam. Kalau keluar sekejap je darah yang kuat tu, tidak termasuk dalam kategori ni. Jadi pada azizah tadi yang kita bincang tadi, darah yang keluar, darah yang kuat tu ialah 3 hari pada dia. Dia 3 hari ni dah lebih. Lebih daripada waktu yang tempoh yang paling kurang. Tempoh haid yang paling kurang, iaitu 24 jam. Ni syarat yang pertama. Dah azizah tu dah lepas daripada syarat ni, termasuk dalam syarat ni. Jadi dia ni cukup untuk syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, qada bagi masa keluar darah kuat itu juga tidak melebihi daripada tempoh sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam. Tempoh kedua, darah yang keluar, darah yang kuat, pada masalah azizah tadi, darah yang keluar yang kuat tadi tu 3 hari. Itu tidak melebihi daripada tempoh sebanyak-banyak haid. Darah yang kuat tadi tu keluar selama 3 hari je. Jadi cukup untuk azizah ni syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, darah lemah yang keluar mempunyai 2 keadaan. Darah yang keluar selama yang 17 hari tadi tu, yang pada azizah yang kita bincang tadi ni, dia ni mengalami darah yang lemah, iaitu darah yang warna merah selama 17 hari. Jadi ada 2 keadaan, 2 untuk menentukan apa darah tersebut jadi istihadah ataupun darah tersebut dikira sebagai haid juga. Jadi kita faham tadi, masalah azizah tu memang dia dah putuskan, telah diputuskan hukumnya 3 hari adalah haid, 17 hari adalah istihadah. Sebab apa? Dia cukup syarat yang ditentukan di sini. Cuma keadaan darah yang keluar ni, yang lemah yang keluar selama 17 hari tu ada 2 keadaan. Yang pertama, qada bagi keluar darah yang lemah berterusan. Kalau yang 17 hari tu berterusan keluar seumur, ada seumur, yakni tidak boleh diselangi oleh darah kuat atau nakak. Istilah nakak ni pun kita dah bincang dulu. Nakak ni macam mana? Dia keluar dalam tempoh yang sekejap ada, sekejap tak ada. Maknanya darah yang keluar daripada azizah tadi berterusan selama 17 hari, merah seumur, tidak diselangi dengan darah yang kuat. Bukan kata dalam tempoh 17 hari tu ada sehari yang keluar hitam. Kalau begitu tidak termasuk dalam syarat yang ketiga yang kita nak tengok lagi. Jadi kalau darah yang keluar daripada azizah tadi dalam masa 17 hari tu berterusan, dan tempohnya tidak kurang daripada sekurang-kurang suci haid. Kalau kita tengok, tempoh suci haid ialah 15 hari 15 malam. Jadi tempoh yang keluar tu dan tempoh yang lama, serta 15 hari itu disyaratkan berterusan, yakni ittisal, berturut-turut dan tidak diselangi oleh keadaan suci ataupun keadaan yang disebut sebagai boleh dikatakan suci antara 2 haid. Contoh macam mana? Macam ni. Kalau dalam keadaan azizah ni, dalam suasana azizah ni, contoh haid yang didatangi oleh azizah, kita boleh tengok contoh dari segi tarikh. 1 hingga 3 April azizah mengalami darah yang warna hitam. 1 hingga 3 April. Kemudian daripada darah warna hitam tu bertukar menjadi darah warna merah bermula daripada 4 April. Daripada 4 April berterusan sehingga masa tu 30 April, ataupun masa tu berterusan sehingga 21 April. Sepatutnya kalau kita tengok biasa-biasa, kita kata 1 April hingga 15 April tu dikira haid lah.
Yang lebih tu dikira istihadah lah. Kita kira senang. Tapi sekarang perbincangannya suasana ataupun keadaan darahnya berbeza. Sifat darahnya berbeza. 3 hari saja yang kuat, yang selebihnya adalah lemah. Jadi kita tak boleh ambil 15 hari itu adalah haid belaka, tidak. Jadi kira haid ialah 3 hari saja. Yang lebih 17 hari lagi tu dikira sebagai darah istihadah dengan syarat yang telah disebutkan. Yang saya sebutkan tadi, yang pertama, kadar haid yang keluar yang darah kuat tu ialah mesti melebihi daripada sehari semalam. Yang kedua, kadar darah yang keluar, darah kuat yang keluar tu tidak melebihi 15 hari 15 malam. Contoh syarat yang kedua ni, katakan Azizah ni didatangi haid pada 1 April. Direct sehingga 15 hari bulan darah tu tetap warna hitam straight je. Kalaulah dia didatangi keadaan macam ni, darah yang kuat tu selama 15 hari ataupun lebih, maka 15 harilah dikira untuknya haid. Sebab apa? Sifat darah tu sama, tetap kuat selama 15 hari. Yang kita bincangkan sekarang, macam mana jadi istihadah? Sebab sifat darah tu sudah berubah. Daripada kuat, dia jadi lemah. Asal 3 hari saja yang kuat. Lepas tu, ingat ada lagi darah yang kuat. Rupanya tak ada. Rupanya jadi merah. Jadi bermula daripada yang contoh yang saya sebut tarikh tadi, bermula daripada 4 hari bulan, dia dah jadi merah. Kemudian berterusan sehingga 20 April. Jadi darah yang keluar yang merah itu dikira sebagai istihadah kerana sifatnya lebih lemah dan menepati sifat ataupun syarat yang disebutkan sebagai wanita ni mubtadi'ah, mustahadah, mubtadi'atun mumayyizah. Dia boleh bezakan. Jadi saya harap dari syarat yang disebut sini, dalam keadaan yang keluar darah ni, kita boleh pastikan, kita boleh dapat secara umum bahawa golongan ataupun ciri kategori yang pertama untuk wanita yang didatangi istihadah, yang berlaku istihadah kepadanya ni dalam tempoh ataupun dalam keadaan haid yang pertama. Haid mula-mula tu telah mengalami istihadah dan dia boleh membezakan, maka hukum untuknya ialah 3 hari adalah darah yang haid, dikira sebagai haid. 15 hari dikira sebagai darah istihadah. Kalau tanya, macam mana kita nak tahu kalau yang istihadah tu, kalau kita cukup 15 hari kita berhenti, kita terus kita kira istihadah? Tak boleh. Sebab nanti kita akan terikat lagi dengan sifat-sifat ataupun syarat-syarat yang lain. Mungkin apabila terhenti 15 hari bulan darah merah ni, maka kita nak kira sebagai dia masuk kategori lain pula. Jadi sekarang kita jelas untuk keadaan ataupun kategori yang pertama bagi perempuan ni, dia mestilah boleh membezakan dan tempoh yang dialami darah lemah yang keluar padanya tu melebihi 15 hari dan dia tu dalam keadaan darah lemah tadi tu berterusan, tidak diselangi dengan waktu nakuk ataupun tidak diselangi dengan darah yang kuat. Contohnya hari yang ke 10 ataupun 14 hari bulan darah hitam, keluar lagi darah hitam sehari ataupun 2 hari. Kalau 10 hari bulan bermula dengan 3 yang hitam yang mula-mula tadi, kemudian merah, kemudian jadi 10 hari bulan, maka tempoh tu dikira syarat dia ataupun sifat dia lain pula. Sebab itulah sebagaimana yang kita tahu ataupun yang kita bincang, yang kita sedari bahawa sifat haid ni ataupun keadaan haid ni sama ada haid, istihadah, taharah, suci, waktu haid, waktu istihadah ni perkara yang perlu difahami dengan detail kerana ia melibatkan waktu-waktu sembahyang kita. Kalau yang berlaku secara biasa, normal, tak apalah, tak ada masalah. Dan sekarang ni berdasarkan dari segi pemakanan, dari segi pemakanan yang mempengaruhi hormon,
dan juga stres kerja, stres belajar, semua tu akan mengganggu hormon. Apabila terganggu hormon dan tidak seimbang, maka keadaan haid ataupun istihadah ni akan berlaku. Ya, tetapi malangnya mungkin di kalangan kita ambil mudah je, lebih daripada 15 hari ke istihadah. Nah, dah kira daripada awal tu berapa, mungkin 6 hari je yang kuat, yang lain tu keluar macam-macam lendir saja. Nah, jadi perkara-perkara macam ni kita kena pandang ataupun kita kena memahaminya secara lebih dekat berbanding dengan keadaan-keadaan yang biasa. Mungkin tidak berlaku, tak kena pada kita, tapi kena kepada atau berlaku kepada sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, orang yang dekat dengan kita, yang kadang-kadang dia tanya kita. Jadi kita kena ada, sebab tu istilah ilmu ni dia macam spare part. Dia kena cadang, bukan bila tak ada baru kita pergi cari. Maknanya kita kena dah ada dalam pengetahuan kita secara basic, secara asas. Kalau keadaan macam ni, kira macam mana. Sebab itulah masa dalam siri perbincangan kita tentang sifat darah dulu, saya beri penekanan penting kita memahami, penting kita tahu, sebab keadaan ni dia akan berlaku secara tiba-tiba. Kalau berlaku pada kita keadaan tiba-tiba, maka kalau kita tidak catat, kita tidak kenal pasti bila darah kuat, bila darah lemah, maka sudah tentu kita akan membuat keputusan ataupun nak pastikan ia adalah istihadah ataupun haid dalam keadaan teragak-agak. Jadi untuk kategori ni, sebagaimana yang saya sebut tadi, sifat darah tu keluar ada dua keadaan. Yang pertama, keluar di waktu awal haid. Darah yang kuat tu keluar di awal haid. Dan satu keadaan lagi bagi azizah ataupun kategori yang disebut sebagai mustahadah mubtadi'ah mumayyizah ni, ialah darah yang kuat keluar di akhir. Tempoh didatangi haid tu lebih daripada 15 hari, dan darah yang keluar tu di peringkat akhir. Dan yang contoh azizah tadi 1 hingga 3 April keluar warna hitam. Tapi untuk contoh yang seterusnya ataupun keadaan seterusnya, keadaan yang kedua ialah darah yang keluar ni berada di ataupun berlaku pada akhir bilangan haid tersebut. Contohnya ialah seperti 15 hari keluar darah merah, 15 hari keluar darah hitam, dan kemudiannya berhenti. Maka 15 hari hitam itu dihukumkan sebagai haid, dan 15 hari dihukumkan sebagai istihadah. Jadi ni berlaku dalam keadaan haid yang didatangi tu keluar merah dulu. Sebab tu kita kena tahu ataupun kita kena cek keadaan darah. Kalau tak ada masalah, kalau 7 hari saja tak ada masalah. Kalau 10 hari saja tak ada masalah. Sekarang dah melebihi 15 hari. Keluar darah merah dulu 15 hari. Dan tempoh itu adalah tempoh haid. Maka dia keluar dalam masa 15 hari, tiba-tiba cukup 15 hari keluar darah yang baru yang warna hitam. Jadi ikut ulama fiqh mengatakan darah yang hitam itu ataupun tempoh 15 hari yang darah hitam itu adalah haid. Jadi 15 hari yang dia dah tinggal puasa, dia dah tinggal sembahyang tu mesti wajib diqadakan semula. Jadi ni untuk darah kuat keluar di tempoh yang akhir haid, ataupun tempoh yang akhir daripada masa yang habis, masa lebih daripada tempoh haid. Contohnya kalau macam saya kata adalah, kalau contohnya 1 April hingga 15 April keluar darah merah, habis darah merah nak mandi wajib, tiba-tiba tengok ada darah hitam. Cek pula darah hitam tu pula, tunggu rupanya darah hitam ni bermula daripada 16 hari bulan sehingga 30 hari bulan. Jadinya 16 hingga 30 itu dikira sebagai haid. Haram dia sembahyang, haram dia puasa, haram dia pegang mushaf, haram dia masuk ke masjid. Yang dia tinggalkan sembahyang 1 hingga 15 hari bulan, yang tu wajib diqada. Jadi bayangkan, sahabat-sahabat muslimat, bayangkan sekiranya sesuatu ni ataupun keadaan ni berlaku pada
anak-anak kita, pada orang yang dekat dengan kita. Kalau para suami atau para bapa, berlaku kepada anak-anak mereka. Jadi anak mereka akan sembahyang dalam waktu haid. Dosa besar. Anak mereka sembahyang sebab dia kata 15 hari yang pertama tu haid. 15 hari yang kemudian dia bukan haid. Sebab apa? Cukup dah masa haid 15 hari. Abah kata, Umi kata 15 hari haid yang pertama, darah yang pertama tu jadi kira haid. 15 hari darah yang selepas pada tu dikira sebagai istihadah. Maka dia pun sembahyang, dia pun puasa, bermula daripada 16 hingga 30. Sedangkan dari segi fiqh haidnya, dari segi keadaan haid ataupun istihadah seseorang tu dikira sebaliknya. 1 hingga 15 tu dikira sebagai istihadah sebab darahnya darah lemah. 16 hingga 30 tu sebagai darah haid, maka haram dia berpuasa, haram dia baca Quran, haram dia masuk masjid, haram dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika haid. Bayangkan, kau kata tak ada ilmu, macam tak ada ilmu, dosa sebab dah belajar. Bukan kata sebagai jalan pintas, jalan keluar, dah tak ada ilmu kita buat. Maknanya situ jadi satu dosa yang akan ditanggung oleh wanita tersebut, dan sekiranya dia ada di bawah tanggungjawab suami, tanggungjawab bapa, maka si ayah yang tidak ajar suasana ni kepada anak turut menanggung dosa. 15 hari sembahyang dalam keadaan haid, dalam keadaan sepatutnya dia tak sembahyang, dan 15 hari lagi yang dia tinggal dalam keadaan sepatutnya dia istihadah, dia tinggal sembahyang dalam keadaan, kalau tak tahu memang tak qada lah, ingat betul dah. Jadi ni bayangkan betapa besarnya dosa yang ditanggung, sama ada oleh wanita, oleh isteri, ataupun oleh para suami, oleh para bapa. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah sebagaimana di peringkat awal dulu saya tekankan sangat kefahaman berkenaan dengan memahami haid ini satu keperluan kepada kita semua, kerana ia melibatkan, yang paling utama ialah melibatkan solat, melibatkan sembahyang kita yang merupakan tiang kepada agama, yang merupakan ra'sul ibadah, yang merupakan amalan yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah. Dalam tempoh umur seseorang tu, contohnya 60 tahun, contohnya kalau 60 tahun ni sepatutnya dia sembahyang berapa rakaat. Contohnya 372. Tiba-tiba dengan keadaan istihadah yang tidak difahami, keadaan haid yang tidak difahami, maka dia sembahyang 360 je. Tak cukup rakaat yang sepatutnya sembahyang dengan tempoh umur dia bermula daripada balik. Macam mana nak jadi sembahyang tersebut diterima apabila dihisab, sembahyang tersebut dikira sebagai pahala, dikira sebagai ibadah yang diterima, untuk memastikan ibadah-ibadah lain juga turut diterima. Kita bayangkan, na'udzubillah min zalik. Sebab itulah keperluan sangat, menjadi satu kepentingan yang sangat besar kepada kita memahami keadaan ini. Kita memahami dalam keadaan kita faham sungguh, dan kita boleh share, kita boleh kongsi kepada orang lain. Kadang-kadang perkara-perkara seumpama ini dipandang tak apalah, kita jadi ataupun berlaku masalah, kita tanyalah, kita rujuklah. Kadang-kadang nak rujuk pada orang-orang yang tertentu yang tanpa berpandukan kepada kitab pun, dalam keadaan yang dia sendiri tak pasti, tak ada kitab yang boleh dicek ataupun dirujuk, kita bimbang amalan yang dilakukan ataupun yang kita tinggal itu menjadi satu dosa yang besar kepada kita, yang mana dosa ini tersebut, dosa yang berlaku dalam suasana kita akan menyebabkan malas, berat untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Jadi untuk keadaan wanita yang pertama yang kita bincang pada siri kali ini, yang disebut sebagai mustahadah mubtadi'atun mumayyizah, saya harap sahabat-sahabat pendengar muslimat yang berada, yang bersama dalam siri yang ke-20 ni boleh memahami. Sebagai khulasah, saya ceritakan untuk ciri ataupun kategori yang pertama ni
perempuan tu ataupun wanita tu yang pertama sekali dia baru saja mengalami haid. Dan haid yang keluar ataupun darah yang keluar di peringkat awalnya ialah darah yang berwarna hitam, darah yang kuat. Kemudian disusuli dengan darah yang berwarna merah yang lebih lemah berbanding hitam selama lebih daripada 15 hari. Jadi tempoh warna darah yang 3 hari yang pertama saja dikira sebagai haid. Kalau 20 hari maknanya 17 lagi yang baki tu adalah istihadah. Ini bagi kalau haid ataupun darah yang keluar, darah yang kuat tadi keluar di peringkat awal. Kalau darah yang keluar tu di peringkat akhir, maknanya mula-mula darah merah. Contohnya 15 hari habis darah merah, dia mandi-mandi, keluar lagi darah hitam. Maka darah hitam yang keluar selepas 15 hari itu dikira sebagai haid. Lama mana? Tengoklah tempoh. Kalau keluar 10 hari pun 10 hari lah haid dia. Kalau keluar 3 hari, 3 hari lah haid dia. Maka yang awal yang dia tinggal dah 15 hari wajib diqada. Mesti diqadakan sembahyangnya. Sebab apa? Darah yang kuat bersama dengan darah yang lemah, maka darah yang kuat itu dikira sebagai darah haid. Ini untuk perbincangan ataupun kategori yang pertama daripada permasalahan ataupun wanita-wanita yang mengalami haid, yang mengalami istihadah. Kita ada 7 lagi, kita ada 6 lagi. Semuanya ada 7 kategori, 7 keadaan wanita yang mengalami istihadah. Kita dah bincang yang pertama, yang kita dah faham tadi, yang contoh yang sebut tadi ialah nama Azizah. Dan insya-Allah untuk siri yang akan datang kita akan bincang lagi berkenaan dengan ataupun untuk kategori jenis wanita yang kedua. Sebelum kita berakhir untuk siri yang ke-20 ni, saya sebut sikit berkenaan dengan cara mandi dan solat bagi wanita yang mengalami keadaan yang pertama ni, mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah. Iaitu pada bulan kita baru saja selesai mengetahui bagaimana hendak meletakkan hukum bagi wanita ini dan darah manakah yang dihukumkan sebagai haid atau istihadah dengan syarat-syarat membezakan serta aturan darah yang datang dengan beberapa sifat. Sekarang akan diterangkan pula bilakah wanita itu mandi wajib dan solat. Jadi untuk wanita yang pertama ni, pada bulan pertama wanita mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah tidak wajib mandi melainkan setelah berlalu 15 hari. Sebab dia tak tahu darah ni akan berhenti 15 hari ataupun darah ni akan berterusan. Maka 15 hari tu tidak wajib mandi lagi. Oleh itu apabila darahnya sudah melebihi 15 hari barulah wajib dia mandi. Walaupun haid yang keluar itu tidak mencapai 15 hari, hanya 5 hari seumpamanya. Jadi bagi wanita yang didatangi haid yang macam contoh Azizah tadi, haid yang pertama ataupun masa tempoh 3 hari yang pertama darah hitam, selepas hari yang keempat sehingga hari yang seterusnya sampai ke 15 hari, maknanya 11 hari, lebih kurang dalam 12 hari darah yang merah, maka cukup 15 hari dia tak wajib mandi lagi. Dia kena tunggu. Kalau lebih daripada 15 hari maka barulah dia wajib mandi walaupun darah yang keluar itu masih ada. Maka baki harinya sehingga mencecah hari ke-15 dia wajib menanti untuk memastikan bahawa haidnya beberapa hari. Jadi untuk nak pastikan, nak tahu haid dia hak mana, di atas perkara ini dia wajib mengqada solat yang ditinggalkan ketika waktu penantian, iaitu waktu ketika keluar darah lemah. Waktu itu sekarang sudah ternyata darah tersebut disucikan haid, dihukumkan suci, dihukumkan sebagai istihadah. Macam yang kita faham tadilah, kalau dari hari pertama hingga hari ketiga dikira sebagai haid, tapi tunggu sehingga 15 hari darah yang merah ni, mungkin kalau darah merah ni berhenti 15 hari, okey, masa haid dia ialah cukup 15 hari tu. Tapi kalau berterusan
maka dia wajib mandi selepas 15 hari. Sebab tu dah bukan haid dah. Tu dah jadi istihadah. Dan tempoh yang dia tinggal yang selebihnya lagi, lebih pada 3 hari tu dia wajib qada. Sebab masa tu istihadah untuk dia. Kemudian pada bulan yang kedua, sebab tadi Azizah ni dia pertama kali mari haid. Jadi keadaan tu berbeza. Itu untuk bulan yang pertama. Untuk bulan yang kedua dan bulan yang seterusnya, jika bulan-bulan lain juga datang istihadah, maka wajib mandi setelah habis darah kuat. Yakni setelah mengetahui atau pengalaman daripada pusingan yang pertama dulu. Dia tidak perlu menunggu lagi seperti bulan yang pertama dulu. Dia hendaklah bersolat dengan kaifiat solat istihadah yang sudah diterangkan sebelum ini. Jadi untuk yang bulan pertama ialah sebab dia pertama kali dia datangi haid. Dia tak tahu darah tu macam mana. Tiba-tiba keadaannya 3 hari saja haid. 17 hari lagi ialah istihadah. Maka bila bulan kedua ada darah 3 hari, darah yang kuat, darah hitam, maka hari yang keempat dia terus kena solat. Sebab dikira yang darah yang keluar hari keempat dan hari seterusnya tu ialah darah istihadah. Jadi wajib sembahyang, wajib mandi wajib, dia mensucikan dirinya dan dia sembahyang sebagaimana orang yang istihadah, yang mengalami istihadah yang kita dah bincang dulu. Kena bersihkan, kena sumbat ataupun kena tutup bahagian kawasan yang keluar darah tu, kemaluan dia tu, sehingga darah tadi tidak meleleh, tidak kena pada tempat lain, dan dia terus sembahyang dengan sifat-sifat ataupun dengan syarat-syarat sebagaimana yang kita dah bincang dulu. Ambil air sembahyang apabila sudah masuk waktu. Dan insya-Allah sahabat-sahabat boleh rujuk pada siri yang lepas yang kita bincang suasana ataupun keadaan bagi mereka yang istihadah untuk mendirikan sembahyang. Sebab ada orang tanya, basuh dulu ke ambil sembahyang dulu? Kalau ikut aturan dalam buku ni, pengarang ni susun, bersihkan dulu, sumbat ataupun tutup supaya tidak mengalir darah tersebut, ambil air sembahyang, berwuduk dengan niat yang lain sikit daripada niat kita biasa. Niat yang ada beza sikit dengan niat yang kita biasa duk niat kalau kita tidak istihadah. Maka lepas pada tu cepat-cepat menunaikan sembahyang, dan tidak boleh tunggu ataupun tangguh, kecuali tunggu imam, kecuali tunggu untuk orang nak ambil ataupun nak bersihkan tempat kita nak solat. Itu pun tunggu dalam masa yang tidak terlalu lama. Jadi saya rasa untuk siri yang ke-20 setakat itu dulu. Kita bertemu lagi insya-Allah untuk siri yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman, memudahkan kita dalam suasana untuk menunaikan ibadah solat dalam keadaan yang lebih baik, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan sembahyang kita, menyebabkan ibadah kita dalam keadaan yang kata tidak teratur dengan suasana yang baik. Sebab istihadah ni sebahagian daripada ulama menyatakan adalah campur tangan daripada jin juga, untuk menjadikan sembahyang seorang wanita itu dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan yang kadang-kadang kita rasa keliru, kita rasa tak berapa yakin. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita daripada keadaan istihadah ni yang menyebabkan kekeliruan dan menyebabkan sembahyang kita, ibadah kita terganggu. Saya rasa setakat itu dulu untuk siri yang ke-20, sehingga bertemu lagi dalam siri-siri yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita dalam kebaikan, dan insya-Allah kita semua diberikan kefahaman yang jelas, dimudahkan urusan kita dalam agama kita. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا